بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi dapat bangun daripada lena kita dan kita dapat bersama-sama mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah. Dan mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa-doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, huraian oleh Tuk Pulau Manis rahimahullahu ta'ala. Kita baca pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan dikata Syekh Junaid rahimahullahu ta'ala. Syekh Junaid adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala.
Tuan-tuan, kita punya panutan ataupun ikutan kepada ilmu tasawuf ni adalah kepada dua. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan tu pada tasawuf kita. Kemudian pada fiqahnya, mazhab yang mu'tabar bagi kita lah di Malaysia. Adalah mazhab Syafi'i. Manakala akidah kita adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan tuan tu kita punya pegangan, kita punya panutan kita. Jadi dia kata dekat sini, dan dikata oleh Syekh Junaid rahimahullahu ta'ala. Syekh Junaid kata, barang siapa yang mengkehendaki bahawa sejahtera baginya agamanya. Dan tuan, dia nak selamat dia punya agama dia, nak bagi selamat. Kemudian nak istirahah pada badannya dan juga hatinya. Maknanya dia punya tubuh badan dia tak penat, kemudian hati dia pun tak ada bimbang dan juga tidak ada risau. Dan lah ni kita banyak risau, banyak orang stres pada hari ni. Stres, dia ada tekanan, apatah lagi zaman-zaman pada hari ni. Pembangunan yang begitu banyak. Dan kita bukan salahkan apa ni pembangunan apa semua, tak ada. Bahkan disebut oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata jangan kamu salahkan zaman. Dan dunia, dia punya sifat, dia akan jadi lagu mana? Dia akan jadi tatawur. Dia senantiasa akan mengalami perkembangan. Dan tentu biasa. Dan tetapi kita ada alat untuk menghadapi perkembangan tersebut. Alat tersebut apa dia? Iaitulah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi pada akhir zaman ni, bila mana macam-macam perkara yang ada, kemudian macam-macam perkara yang boleh menarik perhatian hati kita, dan dia tak fokus lagi dah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak perkara-perkara yang menjadikan hati kita bimbang. Ramai orang pada hari ni yang dia jadi lagu mana stres, dia jadi tekanan. Jadi kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, kalaulah dia nak selamat dia punya agama dia. Dan akhir zaman ni pun nak pegang agama bukannya mudah. Disebut oleh Nabi SAW, di akhir zaman ini berpegang kepada agama kal-qabidhi al-jamar, kata Nabi. Seperti dia menggenggam akan bara api, kata Nabi SAW. Dan kalau tak pegang sungguh-sungguh, dan makna pegang sungguh-sungguh ni apa dia? Hati yang terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang senantiasa hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walaupun dia punya amal dia tak banyak, walaupun amal dia sedikit, tetapi ikatan hatinya kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tu maksud kita pegang agama ni dengan sebaik-baiknya. Sebab itu amal dia mesti kena ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi kata Imam Junaid Al-Baghdadi, nak selamat agama itu dan juga nak istirahat pada badannya
dan juga hatinya tak ada bimbang apa, maka hendaklah i'tizal daripada manusia. Hendaklah dia mengasingkan dirinya daripada manusia. Tuan-tuan, kalau dia tak banyak sangat bercampur dengan orang, tuan-tuan, kalaulah seandainya dia tak berapa ambil pusing berkenaan dengan soal duniawi ni. Tuan-tuan, contohlah, kalau satu orang dia banyak duit sekalipun, tapi dia tak mau berhutang. Tuan-tuan, dia tak mau susah-susah ke diri. Dia duit ada. Tuan-tuan, dia pun belilah kereta pun ala qadar sahaja. Kemudian dia pun pakailah apa-apa yang sekadar menjadi hajat dia. Tuan-tuan, maka pada masa tu tubuh badan dia pun relax, rehat. Kemudian hati dia pun tak ada risau apa-apa. Tuan-tuan, maka ni yang disebut oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, nanti kita akan baca sampai habis nanti. Tuan-tuan, Islam ni dia fleksibel. Islam dia merupakan agama yang begitu rahmah kepada penganut-penganut dia. Tuan-tuan, bila kita baca lagu ni, kita pula baca setakat kata-kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, nanti dia tak boleh teli dengan kehidupan hari ni. Tuan-tuan, nanti dia tak boleh nak sesuaikan dengan kehidupan pada hari ni. Itu yang jadi apa? Itu yang kadang-kadang jadi kelang kabut ya. Tuan-tuan, kadang-kadang dia jadi huru hara juga. Pasal apa? Tidak disesuaikan dengan apa yang berlaku pada hari ni. Tuan-tuan, sedangkan Islam itu dia rahmah kepada penganut-penganut dia. Tuan-tuan, sebab tu di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan satu hadis. Tuan-tuan, walaupun Sunan Abi Dawud ni hadis-hadis himpunan Sunan Abi Dawud, dekat sana banyak berkenaan dengan hukum hakam Islam. Tuan-tuan, tetapi hadis-hadis itu menggambarkan kepada kita sebahagiannya adalah berkenaan dengan kehidupan manusia. Tuan-tuan, saya nak abang tadi, Islam ni dia fleksibel. Dia sesuai pada semua zaman dan juga dia sesuai pada semua tempat. Tuan-tuan, tak susah pun untuk kita beramal dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tuan-tuan tengok contoh dalam hadis Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, satu hari bila Nabi dan para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in mereka nak mendirikan semayang. Tuan-tuan, mereka nak dirikan semayang. Cuma pada hari tersebut, pada waktu tersebut, dalam hadis cerita, masa tu adalah mausimus saif. Pada masa tu sedang berlakunya musim panas. Tuan-tuan, panas yang amat sangat. Tuan-tuan, orang yang biasa dengan negara Arab ni dia tahu kan. Dia ada musim biasa, dia ada musim bunga, kemudian dia ada musim panas, kemudian dia ada musim sejuk yang disebut sebagai mausimus syita. Tuan-tuan, salah satu musim adalah saif, iaitu musim panas. Tuan-tuan, para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, bila mereka nak semayang, mereka kata apa? Tak boleh semayang waktu ni. Pasal apa? Kerana kami nak sujud tak lepas. Panas sangat-sangat batu-batunya. Dan masjid Nabi SAW pada zaman tu tak ada lah kapet hebat macam ni. Kan? Dan ni disebut oleh sahabat Nabi SAW, sesungguhnya masjid Nabi itu tadi adalah pepasir, kata para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan zaman tu yang kita duk dengar cerita kan, bagaimana seorang badui bila dia masuk dalam masjid Nabi SAW, maka dia telah kencing pada salah satu tiang daripada masjid Nabi SAW. Kemudian Nabi pun ambil ayak, Nabi juruh kat situ. Ni nak menunjukkan apa? Lantai masjid Nabi SAW pada ketika itu adalah pepasir.
Dan jadi sahabat kata, kami nak dirikan semayang ni Allah, boleh menyakitkan dahi kami, boleh menyakitkan anggota-anggota sujud kalaulah kami bersujud, kerana pada masa tu musim panas. Dan jadi bila nak dirikan semayang, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, dia nak iqamah. Dan masa Bilal nak iqamah, maka Nabi kata, abridu ya Bilal, wahai Bilal, tunggulah cuaca sejuk sikit. Maknanya apa? Dan maknanya tunggulah matahari tu condong sikit. Dan bila matahari condong ni, dia akan berlaku kesejukan lah sedikit. Dan bila dia condong sikit ni, dan maka Nabi kata, abridu ya Bilal, wahai Bilal, tunggu sampai sejuk sedikit. Dan sampai 3 kali Bilal bin Rabah dia nak iqamah, Nabi kata, nanti dulu, abridu ya Bilal, tunggu sampai dia sejuk dulu. Dan walaupun hadis ni berkenaan dengan hukum, tetapi ulama sebut, inilah dia rahmat Islam itu sendiri, fleksibelnya, sesuainya Islam itu untuk diamalkan. Dan agama ni dia bukan setakat jaga agama, tetapi agama ni dia hifzun nafsi, dia juga perlu menjaga diri dia. Dan tengok sesuai Islam ni. Jadi nanti kita akan tengok nanti kita akan tengok di bawah tu nanti, sebelum kita masuk pada hikmah yang berikutnya, dia akan cerita bagaimana keadaan orang-orang yang i'tizal, yang mengasingkan diri daripada manusia. Dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dan ni seorang ulama sufi, dan dia pernah selama 13 tahun dia mengasingkan diri daripada manusia. Dan ni pada zaman dia. Dan sebab itu perlu untuk kita tahu apa juga benar tarikh. Kita nak kena tahu apa yang berlaku pada zaman ulama-ulama ini. Dan kalau Imam Junaid Al-Baghdadi tak apa, kan pada zaman dia. Tuan-tuan, ni pada zaman hari ni nak buat lagu mana? Tuan-tuan, kalau kita lah beramal tanpa kita sesuaikan dengan keadaan pada hari ni, kita akan nampak apa? Ilmu Islam itu tidak relevan, seolah-olah macam tidak sesuai. Dan tuan, dia bukan tak sesuai, tetapi mungkin kita tidak mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan dengan sesuatu perkara tersebut. Baik, yang ni kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dia 13 tahun mengasingkan diri daripada manusia. Bahkan kata Imam Junaid, bila aku mengasingkan diri aku daripada manusia, hati aku ibarat cermin, aku boleh tengok di dalam cermin tersebut. Masya Allah. Ini Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Saya kalau jadi Imam Junaid, tak keluar mengajar. Tak keluar mengajar, tak apa. Yang ni kita nak sebut apa dah tengok. Generasi awal dulu ni. Dan kita kena tahu, yang ni adalah kedudukan siapa? Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Imam Junaid, dia adalah imamul ummah, dia adalah panutan kita. Dan tengok keadaan diri dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka dia kata lagi, dan kata Sahal radhiyallahu anhu, telah berhimpun kebajikan sekaliannya. Tuan-tuan, maknanya apa? Berhimpun segala kebaikan ini. Tuan-tuan, kalau kita nakkan kebaikan untuk diri kita, tuan-tuan, tengok dia kata apa? Berhimpun ia dalam 4 perkara. Tuan-tuan, 4 perkara ni kalau boleh kita duk amai, kita amai. Tuan-tuan, kita nakkan kebaikan ni, dia mesti amal, dia bukannya tunggu. Tuan-tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, orang-orang yang akan diberikan petunjuk, orang-orang yang akan diberikan kebaikan
adalah orang yang beramal. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ulama dia sebut, ulama hurai apa makna daripada mujahadah. Tuan-tuan, mujahadah ni adalah kesungguhan yang begitu tinggi dalam mendapatkan kebaikan. Tuan-tuan, itu yang dimaksudkan dengan mujahadah. Tuan-tuan, contoh, lah ni apa ni, sejuk kan, pagi-pagi sejuk. Tuan-tuan, sejuknya, kemudian kita biasa mangkit pukul 4:30. Kan, tapi tu musim panas kan, masa tu musim tak ada hujan, masa tu tak apa lah, boleh lah bangkit pukul 4:30. Tuan-tuan, tapi lah ni yang apa ni, keadaan hujan ni, pagi ni sejuk, sejuk, Masya Allah. Tuan-tuan, dia nak mangkit pukul 4:30, Allah sayangnya, rasa sayang dia nak mangkit pukul 4:30 tu, sayang. Pasal apa? Awal lagi, seronok tidur, seronok lena pada masa tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Tuan-tuan, nak dapat kebaikan kena bangkit 4:30. Tuan-tuan, dia kena bangkit pukul 4:30. Tuan-tuan, walaupun berat untuk dia mengeluarkan sedikit daripada getah dia. Tuan-tuan, berat. Dia nak sedekah dekat orang, ada orang yang memerlukan untuk dia beri, berat. Tapi kalau nak dapat kelebihan, yang Nabi SAW kata, ya bena Adam, anfiq alik, wahai anak Adam, keluarkanlah apa yang ada pada sisi kamu, maka nescaya kamu pula akan diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi nak dapat Allah Ta'ala infak kat kita, kita dulu kena infak apa yang ada pada diri kita. Tuan-tuan, orang ni bila mana dia bermujahadah, Allah Ta'ala kata apa? Dia penat. Tuan-tuan, tapi tak apa. Kata ulama, ada beberapa penat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antaranya apa? Penat bekerja, yang ni disukai oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila dia kerja ni, bukan dia ligan dunia. Tuan-tuan, dia pun tahu aku kerja macam ni bukannya boleh kaya pun. Tuan-tuan, tapi orang yang kerja ni pasal apa? Nak menafkahi dia punya keluarga dia. Tuan-tuan, dia kerja, dia cari duit pasal apa? Supaya dia tak minta-minta daripada orang. Tuan-tuan, maka dia antara kepenatan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah kepenatan bekerja. Tuan-tuan, sebab itu Masya Allah, ada di antara sahabat Nabi SAW, tangannya kasar. Tuan-tuan, kasar tangannya. Pasal apa? Kerana kuat bekerja. Lalu Nabi ambil tangan ni, Nabi cium tangan ni, dan Nabi kata apa? Tangan ni adalah tangan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus tangan ni kerana dia kuat bekerja. Tengok, Nabi pun sayang pada tangan-tangan yang apa ni, kuat bekerja ni. Pasal apa? Dan dia kerja bukan pasal apa? Kerana mencari yang halal. Dia tak mau makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tak mau pi mencuri, dia pi cari sumber yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan penat ni adalah penat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang keduanya adalah penat mengaji. Tuan-tuan, penat mengaji disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaji daripada lepas subuh sampailah apa ni, tengah malam. Allahu akbar. Daripada lepas subuh sampailah tengah malam. Dulu masa pengalaman lah kan, masa di Mesir dulu ni, di Mesir kan, kuliah mula pukul 10 pagi. Mula pukul 10 pagi, habis sekitar dalam pukul 4 petang, lebih kurang macam tu habis dah. Tuan-tuan, di Hadramaut, di Yaman, lepas subuh mula dengan kelas nahu kan, mula dengan kelas nahu.
Lepas itu dia sambung lepas asar. Kemudian sambung lagi sampai malam. Lepas isyak ada lagi. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi penat mengaji adalah penat yang disukai oleh Allah Ta'ala. Penat mengaji. Kemudian yang ketiganya apa dia? Penat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni penat-penat yang disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan maka Allah Ta'ala kata, yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami, kata Allah Ta'ala. Baik. Kata Sahal radhiyallahu anhu, berhimpun kebajikan, yakni kebaikan semuanya dalam 4 perkara ni. Dan dengan dia jadilah ia abdal, jadilah dia itu wali abdal, dia kata. Tuan-tuan, abdal ni apa? Tuan-tuan, kalau kita tengok pembahagian wali-wali Allah Ta'ala itu ada banyak. Ada yang majzub, kemudian ada yang qutub, kemudian ada yang abdal. Tuan-tuan, tapi tujuan kita beramal bukan nak jadi wali, ya. Tuan-tuan, yang ni memang kita nak kena pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan, yang ni lah yang menjadi tujuan kita. Sebab itu bila kita beramal, amal itu tak akan diterima melainkan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan kerana nak jadi apa-apa, dia bukan kerana nak apa-apa, tuan-tuan, tapi dia beramal ni pasal apa? Li'annahu 'abd, kerana dia ini adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tujuan asal dulu ni, kita dihantar atas muka bumi ni, tujuan dia untuk apa? Jadi hamba kepada Allah Ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wali-wali ni walaupun ada dia punya tingkatan-tingkatan dia, bukan tujuan. Dia bukan tujuan untuk kita menjadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala angkat kita jadi wali. Yang tu anugerah nikmat yang perlu disyukuri. Ada satu nikmat yang perlu disyukuri. Dia bukannya berasa megah, bukannya kita duk berasa kita lebih besar daripada orang lain. Tuan-tuan, kalau ada perasaan macam tu, tuan-tuan, Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Sulukil Murid, Adab Sulukil Murid. Tuan-tuan, dia benda ni ada rasa. Tuan-tuan, dia ada rasa. Kalau kita duk berasa, pasal apa aku duk rasa macam besar, ya? Kan? Pasal apa aku pandang orang tu kecil, ya? Pasal apa? Tuan-tuan, kalau ada rasa macam tu, nama dia apa rasa tu? Tuan-tuan, rasa yang macam tu namanya takabur. Yang tu adalah orang yang membesarkan diri. Tuan-tuan, besar diri ni bagus ya? Tak bagus. Pasal apa? Dia adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan sebahagian daripada ulama menyebut, kalaulah dosa itu berasal daripada syahwat, yang ni mudah untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah. Dan tuan, contoh mudah ni, contoh lagu mana? Contoh jangan dia minta maaf, kan ni contoh saja. Dan tuan, kata kalau dia bekerja, dia bekerja, tiba-tiba orang nak mudah urusan, maka orang pun bagi dia rasuah. Tuan, bagi rasuah, bagi duit kopi kat dia. Tuan, bagi duit kopi bukan sikit-sikit. Tuan-tuan, RM10 kita boleh angkat lagi tasbih macam ni. Kan? RM100 kita boleh angkat lagi tasbih macam ni. RM1000 boleh duk angkat lagi tasbih macam ni. Tuan-tuan, kalau dalam sampul ada 5 juta, ni tasbih ni duk atas meja, dia pelan, dia sorok. Dia sorok pelan. Tuan-tuan, dia jadi lagu tu. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi ulama kata, ulama sebut, kalau dosa itu berasal syahwat,
daripada yang syahwat mudah untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tu? Kesalahan diri kita. Tuan-tuan, dia kata 5 juta ni bukan RM5, bukan RM5,000, bukan RM15,000. 5 juta ni. Dia 50. Lain-lain sekali tasbih pun dia sorak, dia pergi ambil tu. Tuan-tuan, lama-lama tah dia duduk kuliah maghrib ke, ataupun dia dengar mana-mana, duk berasa sedap, kemudian duk berasa insaf. Tuan-tuan, ketika mana dia taubat kalau dengan syahwat macam ni, maka mudah untuk diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ulama sebut, dosa yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala dan juga payah dan juga sukar untuk diampunkan oleh Allah, melainkan bila mana dia hinakan diri dia, bila mana dia balik tawaduk, merendahkan diri betul-betul kerana Allah Ta'ala. Dan barulah dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa tu dosa apa? Dosa takabur. Takabur. Kerana takabur jugalah iblis dihalau keluar daripada syurga Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW kata, siapa-siapa yang ada pada diri dia kibir, besar diri, walaupun sebesar zarah, kata Nabi, dia tidak akan cium bauan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Jadi kita kena scan lah diri kita, rasa-rasa tu. Kemudian kalau kita beramal pula, rasa macam nak ditengok oleh orang. Kita rasa macam elok, kita rasa macam bagus, rasa macam taat dengan Allah Taala. Tapi duk berasa nak dipandang, berasa nak dihargai kebaikan yang kita duk buat. Dan Imamul Haddad kata, kalau ada rasa-rasa macam ni, rasa apa ni? Ni apa dia punya rasa ni? Apa pengenalan pada rasa ni? Dan tentu riak nama dia. Dan tentu nama dia riak. Dan tu riak ni bagus ya? Pun tak bagus juga. Pasal apa? Dan amal riak adalah amal orang yang syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Malah Nabi kata, orang yang riak ni nanti pada hari akhirat besok, segala amal-amal dia tak ditimbang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak nak timbang. Bahkan kata Nabi SAW, Allah perintahkan supaya dia minta timbangan daripada orang yang dia tunjuk amalan dia. Dan dia nak tunjuk kat siapa? Dia nak tunjuk kat orang, api minta kat orang tu balasan. Dan dia tunjuk kat siapa? Api minta balasan dengan orang tu. Dan di akhirat esok ni apa yang orang boleh beri kat kita? Apa yang orang boleh beri kat kita? Atas dunia pun, kalaulah orang ni tolong kita, kalau kita tak kenang jasa dia, kalau kita tak kenang jasa dia, dia kata ni orang tak kenang jasa dia. InsyaAllah. Dan maka demikianlah disebutkan oleh ulama tu rasa-rasa yang perlu untuk kita bersihkan dia. Bila kita kenai rasa tu, dan kita boleh bersihkan, maka bolehlah kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Baik, maka dia kata kat sini, kebaikan itu terhimpun dalam 4 perkara. Maka kalau dia lakukan 4 perkara ni, dengan dia jadilah ia abdal, dia kata, maka jadilah dia ini adalah waliyun abdal. Tuan-tuan, wali abdal ni siapa dia? Yang kita fokus wali tu. Tuan-tuan, pasal apa nama dia abdal? Tuan-tuan, dia ni dinamakan sebagai abdal kerana dia adalah orang yang senantiasa menggantikan perangai-perangai yang tidak elok kepada perangai yang elok. Dan sebab tu dia dinamakan sebagai abdal. Dan abdal ni badalun, tukar. Dan kalau dulu dia orang tak bagus, maka dia tukar, dia jadi orang bagus. Dan dulu ni dia malas untuk ibadat dengan Allah. Lah ni dia jadi orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia tukar. Maka tu yang dimaksudkan dengan abdal. Jadi dia kata apa? Jadi dengan 4 perkara ni, jadilah ia abdal, wali abdal itu. Iaitu apa dia? Pertama, lapar.
Tuan-tuan, menyedikitkan makan. Dia lapar. Tuan-tuan, dia menyedikitkan makanan. Nah, dia menyedikitkan makan, dia bukannya banyak makan. Itu yang pertama. Kemudian dia kata apa? Dan jaga. Maknanya dia berjaga pada waktu malam. Tuan-tuan, kata Nabi SAW berjaga malam ni, Nabi sebut qiyamul lail ma'dubatus salihin. Bangun pada waktu malam ini adalah pesta bagi orang-orang saleh, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa bangun malam ni dia pesta bagi orang-orang yang saleh ini? Tuan-tuan, kerana pada waktu tu amal dia orang lain tak tengok. Tuan-tuan, kerana pada masa tu amal dia tak ada siapa pun yang nampak. Melainkan pada waktu tu hanya diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Dan kerana tu Nabi sebut bangun malam ni dia adalah kenduri kendara, dia adalah pesta bagi orang-orang yang saleh. Baik. Kemudian dia kata lagi, dan diam, dan juga dia banyak mendiamkan diri. Dan diamnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bab cakap ni, kata Nabi SAW, Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nabi kata, siapa-siapa dia yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata, maka Nabi kata apa? Faqul khairan, hendaklah dia bercakap benda-benda yang baik-baik saja. Dan dia cakap ni benda yang elok-elok saja. Kalau tak ada benda yang elok-elok untuk diperkatakan, untuk dicakapkan, la yasmud, maka hendaklah dia mendiamkan mulutnya daripada dia berkata-kata, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi orang kalau nak jadi abdal ni, lapak, kemudian jaga malam, kemudian banyakkan mendiamkan diri, ni baru betul. Tuan-tuan, terutamanya apa? Diam ketika mana diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila kata diuji diam ni pun tak mau bunyi. Tu pun tak mau. Dia ni tu. Dan tak mau. Sebab itu kata Nabi SAW, sahabat yang paling afdal. Dan ni sahabat yang paling afdal ni, siapa-siapa nak dapat ganjaran besar daripada kesabaran dia, Nabi kata apa? Sahabat yang paling afdal inda sadmatil ula, ketika mana mula-mula ujian itu jatuh atas diri dia, lalu dia sabar dengan ujian itu. Tuan-tuan, maknanya apa? Contoh, tapi jangan berlaku. Nak berlaku kat tuan-tuan tak apa, jangan atas saya. Allah. Tuan-tuan, takut benar kan. Kita duk mengajar apa ni, kitab-kitab tasawuf macam ni. Dan saya saya nak abang lah. Kita duk mengajak, saya duk mengajak kitab-kitab tasawuf macam ni. Dia bukan rasa bangga, malu lagi duk ada. Sungguh kata ni, malu lagi duk ada. Yang ni kita sebut ni pun apa yang kita mengaji, yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada dia punya manfaat dia. Malu. Pasal apa? Ini ni yang kita duk baca ni, golongan arifin ni. Yang ni golongan orang-orang yang bersih hati ni. Yang ni golongan orang-orang yang makrifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita, Allahu Akbar. Hujan sikit, Allah hujan pula. Macam ni nak hujan. Kita punya mulut ni tak. Masya Allah, tabarakallah. Dan jadi contoh Nabi kata tadi, siapa yang nakkan ganjaran sabar yang paling besar, inda sadmatil ula, ketika mana ujian mula jatuh atas kepala dia, maka dia dah diam pada waktu itu. Dia diam pada waktu itu. Contoh,
Turun-turun tengok-tengok mutu tak ada. Contoh minta jangan jadi ya. Minta jangan jadi ya. Saya sayang mutu tu. Tuan-tuan, turun-turun tengok tak ada. Tuan-tuan, Nabi SAW kata sabak yang paling besar dia punya ganjaran dia. Tengok-tengok, tak ada, tak apa. Tuan-tuan, kita kebiasaannya lagu mana? Terperanjat dulu, maki dulu, kemudian duk hingak dulu. Tuan-tuan, nanti ada orang main sabak. Tak apa, sabak. Dia kata, tak apa. Macam ni, hang pakai dulu duit aku, beli motor baru. Tak apa, nanti bila-bila nanti bayar. Macam tu. Tak apa, kita sabak. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, lambat. Kita nak sabak tu lambat. Maka kata Nabi SAW, seafdal sabak inda sadmatil ula, ketika mana mula ujian jatuh atas kepala, maka pada waktu itu dia diam dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dia kata apa? Diam. Kemudian dan berkhulwah, dia banyak mengasingkan diri daripada duniawi. Dia banyak mengasingkan diri daripada kesibukan dunia. Dan dia buat 4 perkara ni, ulang lagi, lapak, kemudian berjaga malam, banyak diam, dan kemudiannya dia berkhulwah. Maka dia buat 4 perkara ni. Semua kebaikan itu terhimpun dalam 4 perkara ni, dan kedudukan dia adalah abdal, kata ulama. Baik, maka dia kata lagi, dan kata Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata, barang siapa mengkehendaki bahawa sampai kepada kemuliaan akhirat. Yang ni. Tuan-tuan, siapa-siapa dia yang nak mulia nanti pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, ni cita-cita kita. Cita-cita kita nak mulia di akhirat besok. Tuan-tuan, atas dunia tak boleh mulia. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal izzata lillahi jami'a. Semua kemuliaan itu dimiliki, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak kira kan, dia raja ke, dia pemimpin ke, dia apa pun juga. Dan dia kena rendahkan kepala dia dalam sujud, pungkok dia akan jadi lebih tinggi di dalam sembahyang dia. Dan atas dunia ni kedudukan apa sekalipun, dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia apa pun juga, tinggi ke rendah ke, dia golongan paling bawah ke, dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu pemimpin-pemimpin dulu ni, Sayyidina Umar, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan bila mereka pandang ke akhirat, jawatan yang mereka ada ni bukan jadi kebanggaan, malah satu kerisauan kepada mereka. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, masa dia jadi governor kan, dia tak jadi khalifah lagi, jadi governor. Tuan-tuan, masa dia jadi governor, masa dia makan gaji lagi. Dia makan gaji lagi. Tuan-tuan, masa tu tubuh badan dia gemuk, tembun. Tembun. Sehingga kan disebut di dalam manaqib Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau dia pakai tali pinggang di perut dia, tuan-tuan, tali pinggang itu akan ditutupi dengan lemak-lemak yang berada di perut dia. Tuan-tuan, punya besar badan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mana dia menjadi seorang governor. Tuan-tuan, satu hari bila Allah Ta'ala angkat kedudukan dia, dia menjadi khalifah, dia dipilih oleh orang untuk menjadi khalifah. Tuan-tuan, balik-balik rumah ni teriak, malam-malam dia duduk di ruang kosong, dia teriak. Tuan-tuan, sehingga satu masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia naik atas mimbar berkhutbah. Kawan dia boleh tak kenal yang tu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kawan dia kata, aku tak tahu, rupa-rupanya itu sahabat aku, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana kata kawan dia, aku boleh bilang
tulang belulang yang berada di tubuh badan dia. Muka dia jadi serah, jadi cengkung macam tu. Nah, pasal apa? Dan kerana duk risau nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat terhadap apa yang dia lakukan di atas muka bumi ni. Masya Allah. Dan jadi dia kata kat sini, kata Ka'ab radhiyallahu anhu, barang siapa mengkehendaki bahawa sampai kepada kemuliaan akhirat. Dan Nabi sebut, orang yang cari kemuliaan akhirah, mulialah dunia dia. Dan siapa-siapa dia yang mencari kehidupan akhirah, dunia akan mengejar dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dia maksud mengejar kehidupan akhirat? Dan semua yang dia lakukan itu adalah di bawah hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Kalau dia kerja, dia amanah. Kemudian dia tak ambil yang bukan daripada hak dia. Dan kalau dia ada anak isteri, dia nafkahi anak isteri dia. Dan kalaulah dia seorang pengajar, maka dia mengajak sungguh-sungguh supaya apa? Yang menjadi murid dia jadi pandai, jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa pun jugalah, kalau dia seorang pemimpin, maka dia pimpin rakyat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ni adalah orang-orang yang mencari kemuliaan akhirat. Maka dia kata apa? Nak sampai kepada kemuliaan akhirah, maka hendaklah, ni dia kata, maka hendaklah ia membanyakkan tafakkur. Hendaklah dia banyak-banyak fikir, banyak-banyak muhasabah diri, banyak-banyak dia melihat hikmah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri dia. Dan banyak dia fikir. Dia muhasabah pada diri dia. Sehari ni apa yang aku buat ni? Dan dia akan jadi sedar, kan? Kalau dalam bahasa moden kita panggil apa? Postmortem. Betul tak? Dan bila kita buat program syarikat ke, buat program sekolah ke apa, lepas-lepas tu nanti kita akan buat mesyuarat postmortem, muhasabah balik semula. Betul tak? Oh, hari tu ni kita bagi makan ke orang makanan tak cukup. Kan? Jadi beras kita kena bagi lebih lah sikit. Lepas ni, hari tu bagi minum ke orang 100 cup tak cukup. Lepas ni kita kena tambah lagi. Tuan-tuan, maka kerana tu ulama sebut, kata Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah, ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia nak sampai kepada kemuliaan akhirat, banyak-banyak tafakkur. Dan tuan, banyakkan fikir. Kalau berlaku apa-apa kat dia, fikir apa hikmah di sebalik apa yang dijadikan oleh Allah pada diri dia. Dan tuan, muhasabah terhadap diri dia, banyak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambahkan iman dia kepada Allah Ta'ala. Dan ni semua akan menyampaikan dia kepada kemuliaan di negeri akhirah. Baik, yang terakhir dia kata, dan kata orang bagi Abi Darda radhiyallahu anhu wa arda, dia sahabat Nabi. Dan kata orang bagi Abi Darda. Dan maknanya apa? Maknanya ada orang tanya dengan Abi Darda ni. Ada orang tanya dengan dia, mana amal yang terlebih afdal? Apakah dia amal yang lebih afdal lagi? Dan maka jawab Abi Darda, maka katanya tafakur. Dia kata fikir. Makna fikir tadi muhasabah, fikir segala apa yang Allah Ta'ala jadikan, fikir berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kata Nabi Darda radhiyallahu anhu arda, ini adalah seafdal-afdal amal. Pasal apa? Dan daripada tafakur dah, maka dia akan jadi orang yang tersedar. Dan Nabi kata tafakur ni, insaf ini, benda yang dah kurang di akhir zaman. Kata Nabi SAW, nanti pada akhir zaman ni qalilul insaf, sedikitnya
orang-orang yang insaf, yang sedap kepada diri dia. Dan maknanya apa? Yang banyaknya tak sedar diri. Dan jadi mudah-mudahan dengan kita tafakkur, dengan kita banyak berfikir ini tadi, maka menjadikan kita orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ni kita baca ajalah. Dia kata, maka katanya tafakkur. Kerana demikian itu menyampaikan dia kepada ma'rifah haqaiqul asya' dan boleh membezakan hak daripada batil, dan yang manfaat daripada yang mudarat, dan nyatalah dengan dia atas segala yang tersembunyi daripada afatun nafsi, daripada kerosakan diri. Dia nampak tuan-tuan, bila mana dia muhasabah, bila mana dia fikir berkenaan dengan diri dia, dia akan nampak keburukan yang ada pada diri dia. Selama ni kita duk nampak keburukan orang. Pasal apa? Kita muhasabah untuk diri orang, tak muhasabah untuk diri kita. Dan maka dia kata, kalau dia muhasabah untuk diri dia, dia akan nampak segala keburukan diri. Dan daripada ghururid dunia, pada masa tu dia akan nampak segala tipu helah, tipu daya dunia, kata Abi Darda radhiyallahu anhu wa arda. Jadi mudah-mudahan kita boleh beramallah dengan apa yang disebutkan oleh para ulama ini, oleh para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, bagi untuk kita mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala a'lam. Jadi cukup dulu setakat tu. Nanti kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Sikit je lagi tajuk ni. Kemudian kita akan masuk kepada hikmah yang baru, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.